jampu naikkan, tobang, tokap. Ya. Jadi macam mana nak cari debu? Kalau kita nak lebih senang, lebih detail, lebih spesifik, ambil koteh lah. Koteh, ambil tanah, gesekkan. Ya, confirm lah tu turun debu itu. Ya. Koteh tu buat satu lagi. Kalau nak lebih teliti lah debu tu, kita yakin tak bercampur dengan benda lain. Tokap kali kedua. Tangkuk kasar-kasar tu boleh jatuh. Okey, sekarang ni sapu tangan pula. Tangan kiri ni bagi dua. Pakai sebelah. Pusing. Sini sampai sini pusing. Tolak. Tayamum. Benda ni kalau tak praktik pun payah juga nak cikgu, kan? Kalau ikut penongai payah juga. Ke sebelah ni pula. Jangan sentuh sebab takut dia macam air juga, dia mustakmal. Okey, bagi dua. Untuk tangan kanan pula, tangan kiri pula. Tarik. Sampai belakang siku, pusing. Tolak. Sudah cukup kafa kabadilul wuduk. Cukup untuk menggantikan wuduk. Boleh semayang. Ya? Okey. Kalau hadas besar macam mana? Kan? Naik ke potong babak, terlalap mimpi pula. Keluar mani. Ibu ya? Harus berlaku. Mana nak cakau mandi dalam potong bang tu? Mana baik? Kaedah pun sama. Tayamum tapi niat untuk mengangkat hadas yang besar. Kaifiat sama. Boleh sembahyang. Ada apa nak tanya lah bab tayamum? Itu kaifiat dia lah. Mudah. Dan dia boleh menggantikan wuduk dan kita boleh sembahyang. Sembahyang fardu. Okey. Okey, Mam. Kan? Okey, cikgu ada apa? Dia sempurna dengan tayamum itu untuk melakukan solat. Okey. Ya. Okey, kalau tak ada apa-apa kita teruskan. Satu tayamum bagi satu fardu dan beberapa sunat. Kamu dapat melakukan sembahyang dengan tayamum itu satu fardu dan segala sunat sebanyak yang dikehendaki. Untuk satu tayamum, untuk satu sembahyang fardu saja. Kalau tadi maghrib kita sembahyang dengan tayamum, kang isyak kang tayamum sekali lagi. Jadi untuk satu tayamum, satu sembahyang fardu. Tapi yang sunat tak ada masalah. Buatlah banyak mana pun sunat. Solat-solat sunat boleh ditampung oleh satu tayamum. Yang wajib untuk satu ya, solat yang fardu, ya. Yang sunat tu boleh buat banyak-banyak walaupun satu tayamum. Jika kamu menghendaki sembahyang fardu yang kedua, kamu hendaklah memulakan pula tayamum yang kedua, dan tayamum pada hadas kecil dan hadas besar itu sama saja kaifiatnya. Ya. Kalau kita buang air, kena sinjaklah. Ya, sebelum kita tayamum kena sinjaklah. Sinjak dengan apa? Air tak ada, cikgu. Itu yang kita belajar, sinjak dengan batu tu. Kan? Cikgu ya? Memanglah tak bersih. Kita sinjak dengan batu berbanding dengan air, kan? Gunakan batu ataupun kayu ataupun daun-daun yang kesat, kan? Sapu sekadarnya, kan? Daun-daun yang kesat, contoh ada daun paleh. Tu kena daun paleh kan? Jangan gahang kuek kan, melocot lah kan? Gagak lah. 3 kali. 3 helai daun dah. Sudah memadai. Dan kita rasa takkan selesai 3 helai daun, macam mana kita istinjak dengan air? Memang tak sampai.
Tidak memadai, tapi oleh kerana syariat membenarkan demikian, maka dia sudah mencukupi. Selesailah tu. Ya. Sebab lepas tu kan nak tayammum. Okey. Ya. Bukan apa tuan-tuan, dalam konteks ibadat ni, bodoh-bodoh macam ni kena lantih betul. Sebab apa? Tak ada syak, tak ada ragu. Sebab kita nak menghadap Allah Ta'ala. Niat kita tu kan nak sembahyang. Salli fadl maghribi salasa raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Kita suci daripada hadas. Hadas kecil ataupun hadas besar. Tak adalah apa ni dakwah-dakwi sangka-sangkaan macam ni begitu begini, tak ada dah. Hati kita betul-betul terus melakukan ibadat tersebut dalam keadaan kita sudah bersuci melalui proses tayammum. Ya. Okey. Jadi satu tayammum untuk satu fardu solat, ya. Okey. Seterusnya adab keluar masjid. Boleh sambung lagi kau? Kau cukup dah? Okey ya? Ya kan? Ni musim PKP ni kan bunyi orang kan, ni apa lama-lama benar ni musim PKP ni kan. Apa PKP pula, apa musim Covid kan. Okey. Adab keluar masjid. Dia perbahasan ibadat yang berkait dengan kerohanian ni, dia lebih tumpu kepada adab. Ya, adab ataupun disiplin. Adab ni penting. Sembahyang sunat wuduk dan sunat subuh. Apabila engkau selesai daripada mengambil air sembahyang, engkau hendaklah sembahyang sunat wuduk 2 rakaat atau sunat subuh 2 rakaat. Atau salah satu. Sunat subuh ataupun sunat wuduk. Qila, dikatakan dalam riwayat fiqh, sunat wuduk itu juga bermakna sunat taubat. Ada pendapat macam tu, ya. Tapi dalam ni dia beri 2 pilihan. Sama ada selepas kita wuduk waktu subuh tu, kita buat sembahyang sunat wuduk ataupun sembahyang sunat subuh. Sembahyang sunat qabliyah subuh, ya. Sunat fajar tu ialah sunat qabliyah subuh. Sunat qabliyah subuh ni Nabi kata sangat besar fadilatnya. Siapa buat, dia mengatasi segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Nampak ringan ni tuan-tuan kan? 2 rakaat tu. Tapi Nabi kata meliputi apa yang ada di langit dan di bumi. Kaklit kira apa yang ada di langit dan bumi. Lebih besar lagi fadilat kelebihan sembahyang sunat subuh. Rebutlah peluang sunat subuh ni. Besar. Sembahyang sunat subuh ni fadilat dia sangat besar. Nabi sangat suruh kita rebut peluang sembahyang sunat qabliyah subuh ataupun qabliyah fajar, ya. Jika fajar sudah terbit, yakni masuk waktu subuh. Demikianlah dikerjakan oleh Nabi SAW, kemudian kau pergi ke masjid. Jadi sembahyang sunat macam ni elok selesaikan di rumah. Bukan apa, benda itu sunat. Yang kedua, kita nak jaga benda-benda sunat yang tak wajib ni, kita buat betul-betul genuine, puasih betul hati kita ke Allah Ta'ala. Kan buat kat masjid kan banyak-banyak sembahyang sunat, takut hati kita tu kok ada riak pula. Nabi dia sembahyang sunat qabliyah di rumah, qabliyah subuh dia, ya. Jangan ditinggalkan sembahyang berjamaah. Sewajarnya engkau janganlah meninggalkan sembahyang berjamaah, terutamanya sembahyang isyak dan subuh. Yang ini di masjid lah, ataupun di madrasah, ataupun di surau, ataupun di mana-mana didirikan solat berjamaah. Kerana Nabi SAW ati tafdulu salatal fadhi bisab'in wa 'ishrina darajah. Hadis muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nabi menyebut sembahyang berjamaah itu lebih sembahyang berjamaah 27 kali kan ganda. Kehebatan sembahyang berjamaah.
Kenapa kita digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang berjemaah di masjid? Orang yang cinta dia sembahyang berjamaah di masjid, khususnya solat Isyak dan solat subuh ataupun solat-solat jemaah yang lain. Orang yang hati dia cinta berjamaah, solat berjamaah di masjid, Nabi kata rajul. Orang yang macam ni sentiasa mengebut peluang berjemaah di masjid, Nabi kata termasuk dalam golongan sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma zilla illa zilluh. Orang yang cinta sembahyang berjemaah di masjid ni termasuk dalam 7 golongan manusia di akhirat besok, dia tidak akan huru-hara, tenang. Sebab dipilih oleh Allah sebab masjid untuk solat berjemaah. Hebat, ya. Termasuk 7 golongan yang akan diselamatkan oleh Allah daripada huru-hara kiamat. Yakni rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang sentiasa cinta, suka, sayang mendirikan solat berjamaah di masjid. Fiha takbiratul ihram kataballahu lahu bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar. Rawahu Tirmizi. Nabi kata sesiapa yang bersemayang fardu 5 waktu selama 40 hari di dalam keadaan berjamaah tanpa luput di dalamnya satu takbiratul ihram bersama imam, nescaya Allah menyuratkan baginya 2 kelepasan, iaitu kelepasan daripada sifat munafik dan kelepasan daripada api neraka. Ini kelebihan solat berjamaah. Siapa yang dapat solat bersama imam sembahyang 5 waktu selama 40 hari, Allahu Akbar, imam kata, dia pun belakang imam, Allahu Akbar. Tak masuk masbuk, masbuk tak pakai. 40 hari itu termasuk dia bertakbir berserta dengan imam. Imam sebut Allahu Akbar, dia belakang Allahu Akbar, berserta dengan takbir imam. 40 hari. Ya, ini kelebihan solat berjamaah. Dia kata umur-umur kita macam ni lah. Inilah peluang kita kan. Mungkin tak sampai cikgu kan, orang bekerja kan, cikgu lagi pula kan nak kerja paskat pagi kan. Subuh sekarang ni suntuk mana, ya. Nak apa? Nak kerja macam tu tak dapat. Jadi dah free ni, orang yang tak kerja, orang yang tak ada kerja tetap tak apalah. Yang bekerja tetap ni, makan gaji dan seumpamanya, bila dah pencen ataupun dah berhenti, dia ada ruang untuk istiqamah dengan solat berjamaah. Ini peluang tuan-tuan, 40 hari. Sebab daripada dulu orang pergi Mekah rebut peluang solat berjamaah di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi 40 hari, ya. 40 waktu. Tapi hadis sebut bukan 40 waktu, 40 hari. Kan? Kalau dapat duduk lama itu bolehlah. Kalau orang duduk 2-3 bulan kan, dapatlah kerja 40 hari itu sembahyang berjamaah di Masjidil Haram. Dengan syarat sempat bertakbiratul ihram dengan imam. Kalau masuk masbuk, imam dah rukuk yang pertama, lepas tu bangun balik, Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat yang kedua, kita baru masuk, Allahu Akbar, kita tak pakai. Boleh dapat pahala jamaah tu, tapi tak masuk dalam jaminan 40 hari. Okey. Apa janji Nabi? Yang pertama, siapa yang dapat 40 hari sembahyang berjamaah di masjid, dia selamat daripada sifat nifaq, munafik. Artinya tuan-tuan, bila Nabi sebut macam ni, dalam diri kita, tiap-tiap orang ni, semua ada sifat munafik ni. Pura-pura, berlakon. Kan? Munafik ni apa? Berlakon. Depan orang macam ni, belakanglah depan bos cakap macam ni, belakang bos cakap lain. Itu pura-pura lah tu. Ya. Lurus di depan, rencong di dalam, ya. Ya. Itu sifat nifaq. Dia macam mana nak buang sifat ni? Antaranya
hadir dalam solat berjamaah selama 40 hari. Sembahyang berjamaah 5 waktu. Hebat lah ni tuan-tuan ya. Kita saja-saja nak buang sifat yang jahat dalam diri kita, sifat munafik ni bukan senang. Ni antara penawarnya yang Nabi sebut dalam kitab ni, sembahyang berjamaah di masjid atau di surau 40 hari, sembahyang berjamaah 5 waktu. Selamat daripada sifat nifaq. Munafik ni bahaya tuan-tuan. Orang munafik ni tak ada undang-undang atau hukum dalam syariat untuk hukum dia. Curi potong tangan, berzina direjam. Ya, minum arak kena rotan 40 kali. Saksi palsu kena rotan 30 kali kau, 40 kali kau. Tapi penyakit munafik ni dia tak ada peruntukan undang-undang dalam syariat. Tak ada. Nak dihukum tak boleh. Sebab apa? Yang pertama, sifat munafik ni dia dalam hati. Dia bukan garang tangan orang apa tepi jalan, tak, di dalam. Kalau tangan orang tepi jalan tu kan dapat tangkap. Kan ada bukti lobam, tumbuk tak ada, dalam. Jadi bila sifat munafik ini dia di dalam batin, dalam hati, maka benda dalam hati ni itu hak Allah nak hukum. Bahaya sifat munafik ni. Jadi dalam Islam, sifat munafik ni balasan dia di akhirat sangat dahsyat. Nabi kata orang munafik ni di akhirat besok balasannya fid darkil asfal minan nar. Dia akan dicampakkan di dasar lantai neraka Jahannam. Neraka ada 7 tuan-tuan kan. Yang paling dahsyat neraka Jahannam. Dia akan dicampakkan di dasar neraka Jahannam tu. Fi darkil asfal minan nar. Dahsyat ya. Ni jangan ambil ringan persoalan sifat nifaq ni, sifat munafik ni. Orang yang kena sifat munafik ni tuan-tuan ialah antaranya orang yang meringankan solat. Tu banyak berlakon tu. Bila solat ni dia ambil ringan, boleh buat boleh tidak. Maksud dengan Allah Taala pun dia boleh kau tim lah. Ngau orang ni apa hal dia nak akan cikgu Jalal ni? Tak ada hal dah, dia pun dah tahu. Tuan-tuan sifat tu banyak ni. Kau buanglah, kau bersihkan. Antara ni jalan dia kan. Kalau tak buang, dia akan bertimpur-timpur dalam perbuatan kita. Akhirnya dia akan jadi karat yang tebal, yang susah untuk dibuang. Akhirnya akan jadi habit. Habit ni apa? Habit bahasa Melayu apa cikgu? Tabiat. Tabiat dia semula jadilah. Darah daging dia jadi macam tu. Kau nak ngakan orang je kan. Orang nifaq tu, orang nafik ni tu lah dia. Kau nak ngakan orang, nak ngonokan orang, yang penting dia dapat. Kau nak mampu lah kau. Ya, itu sifat perangai orang munafik. Ya, nifaq ni bahaya ya. Jadi melalui proses solat berjamaah. Kita ambil sikit lagi tuan-tuan. Man shallal isya, yang ketiga Nabi kata man shallal isya fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullah. Rawahul Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis sahih. Siapa yang bersembahyang isyak secara berjamaah, maka ia seolah-olah berbuat ibadat setengah malam, dan sesiapa yang bersembahyang subuh secara berjamaah, maka ia seolah-olah berbuat ibadat semalaman. Besarnya kelebihan solat isyak berjamaah. Dan kalau sempat sembahyang berjamaah subuh, Nabi kata ganjarannya kamu seolah-olah sembahyang malam. Pahala kita dapat. Dan inilah kelebihan
Fadilat aman inilah tuan-tuan yang kan? Kau janji mungkin macam mana? Dengan grup A, PT dah menang lah, lari. Bila dah berleluasa berlaku, orang anggap tak ah. Bila dah berleluasa, dah biasa berlaku, seolah-olah macam tak ada apa-apa masalah. Padahal dia dosa besar, nifaq. Wal-iyazubillah. Ya, kena hati-hatilah. Jadi ibadat ni tuan-tuan, antara peranan penting ialah mengikis karat-karat dosa yang ada dalam hati kita untuk jadi seorang yang soleh. Sebab sembahyang ni tuan-tuan, selain daripada berjamaah ni, dia kena ikhlas dan khusyuk. Kita kena khusyuk sejak daripada kita istinja, ambil wuduk tu, melangkah ke tempat sembahyang, Allahu Akbar, disertai dengan khusyuk dan disertai dengan solat fardu berjamaah. Sebab proses tu berlaku, dia mencairkan dosa. Ni datang masjid, duk rumah pun bepo, halong ya kan. Rumah meletik, datang masjid nepek jumpa kawan. Jangan pasal niat macam tu. Datang masjid ni niat dulu solat berjamaah. Kalau ada majlis ilmu, niat datang nak hadir majlis ilmu. Innamal a'malu binniyat. Amal kamu tu dikira. Rumah pun dia tengok dia menyampah, dia tengok dia apa menyampah. Rumah dia lah. Kan? Datang masjidnya, kurang-kurangnya kan balik kan sejuk sikit. Contoh kan. Kan? Tak boleh ya. Okey. Nabi sebut tadi, orang yang solat berjamaah secara berjamaah dalam solat Isyak, seolah ka'annama, kata seolah-olah dia sembahyang malam separuh daripada malam. Kalau sembahyang subuh berjamaah, seolah-olah dia dapat mendirikan solat tahajud sepanjang malam. Allahu Akbar. Di usia-usia kita macam tuan-tuan, kita nak ubut benda ni lah kan. Benda-benda yang fadilat amal yang hebat yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita nak buat ni kan? Kena seriuslah. Dia nak tuan, nak berdisiplin, nak jaga adab dalam ibadat ni. Dia kena niat satu, yang kedua kena sungguh-sungguh. Sebab masyhur kata para ulama, ambil contoh